Kembali semula dalam berita wilayah. Dua lokasi di Sabah catat IPU tidak sihat. Itu antara tumpuan dari negeri di bawah bayu petang ini. Perincian bersama Suaran Shah. Suaran, teruskan. Baik, terima kasih Zahira. Dua lokasi di Sabah iaitu Kimanis Papar dan Sepanggar Kota Kinabalu mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat sejak pagi tadi. Ia dipercayai berpunca akibat aktiviti pembakaran terbuka di beberapa kawasan di negeri ini. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, setakat 4 petang tadi, kawasan Kimanis mencatat IPU tertinggi iaitu 155, manakala Sepanggar Politeknik Kota Kinabalu 151. Selain itu, beberapa kawasan lain seperti Kota Kinabalu mencatat bacaan 69, Tawau 52 dan Labuan 61 dikategori sebagai sederhana. Manakala bagi Keningau dan Sandakan dikategorikan sebagai baik dengan bacaan IPU 49 dan 44. Kebakaran terbuka membabitkan kawasan Lalang, Belukar dan Hutan dikenal pasti antara punca peningkatan bacaan udara. Tamu Ulu Dusun Sandakan antara kawasan di Sabah yang dikenal pasti untuk dinaik taraf dalam projek Tamu Desa Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP yang diperuntukkan dalam Belanjawan 2024. Lokasi itu dilihat sesuai kerana kawasan tamu berkenaan terletak di luar perkadaran pihak berkuasa tempatan PBT yang membolehkan projek menaik taraf dilaksana bagi menyediakan kemudahan kondusif kepada peniaga sekaligus menjana ekonomi. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benidik bagaimanapun berkata, pihaknya memerlukan kelulusan berkaitan tanah memandangkan tapak tamu tersebut berada dalam kawasan Jabatan Pertanian. Tamu desa ini mesti dilaksanakan di luar kawasan perkadaran. Artinya kalau kawasan itu termasuk di dalam kawasan perkadaran oleh pihak berkuasa tempatan, maka dia tidak layak untuk mendapat projek Tamu Desa kerana ianya kita buat projek ini untuk membantu bangunan-bangunan gerai tamu-tamu desa, tamu-tamu kampung yang berada jauh di luar kawasan bandar. Datuk Iwan ditemui media selepas Majlis Perasmian Program Usahawan Madani peringkat DUN N50 Gum-Gum di Batu 14 Sandakan. Setakat ini, katanya, KUSKOP menerima 18 permohonan bagi pelaksanaan kawasan tapak tamu desa di Sabah. Dalam program ini, Datuk Iwan turut melancarkan Koperasi Usahawan Libaran Sabah Berhad, KOLIS. Dapatnya dana untuk memajukan ekopelancongan. Ini merupakan satu peluang di mana Sandakan ini amat kurang dengan aktiviti pelancongannya. Jadi kami ingin menyambut cabaran itu. Dengan cabaran itu adalah kami ingin mulakan pembangunan di kawasan Sepilok ini, di mana kami ada mengenal pasti tanah-tanah yang ada berkaitan di sini untuk kami majukan sebagai ekopelancongan. Turut disampaikan bantuan RM500 daripada Yayasan Bank Rakyat kepada 90 pelajar yang berjaya melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Lembaga Tabung Haji TH diminta untuk terus mengenal pasti kawasan di Sabah yang memerlukan pembinaan surau dan naik taraf masjid. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan berkata, ia penting bagi memberi kemudahan kepada umat Islam untuk beribadah dan melaksana pelbagai program keagamaan. Beliau ditemui RTM selepas serahan program Musolah TH di Kampung Menunggui, Kota Belud. Menerusi program tersebut, TH menyumbang hampir RM500,000 kepada Darul Bakti Sabah untuk membina surau Al-Mujahadah Kampung Narinang dan menaik taraf Masjid Al-Hadari di Kampung Menunggui, Kota Belud tahun lalu. Pembinaan surau dan naik taraf masjid berkenaan memberi manfaat kepada hampir 700 umat Islam untuk beribadah dengan selesa. Terdahulu, Dr. Zulkifli turut menyertai program solat subuh macam Jumaat anjuran Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim Sabah di Masjid Jamek Kampung Sembulan bersama lebih 150 jemaah.
Alhamdulillah, Ramadan ini Ramadan yang sangat bermakna kerana saya dapat menziarahi dan melawat warga Sabah yang insya-Allah yang menjadi salah satu daripada fokus juga dari peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Kehadiran sangat-sangat membanggakanlah. Nampak tadi penuh Dewan Solat Utama ni dan sampai melimpah ke bahagian luar. Jadi saya rasakan berpuas hati dengan apa yang kita telah capai pada pagi ini. 36 pegawai daerah dan penolong pegawai daerah di seluruh negeri dilantik sebagai pengerusi dakwah daerah bagi membantu Majlis Ugama Islam Sabah MUIS melaksanakan aktiviti dakwah dan pendidikan. Mereka akan menyelaras, memantau dan memberi cadangan mengenai aktiviti dakwah dan pendidikan serta isu-isu ummah di kawasan masing-masing. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Sabah berkata, antara aktiviti dan isu ummah itu termasuklah tanah wakaf, perkuburan, sekolah dan urusan produk serta persijilan halal yang diselaras MUIS dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS. Kita mengadakan majlis penyampaian watikah, pelantikan kepada pengurusi-pengurusi dakwah daerah. Yang terdiri daripada mayor, timbalan presiden, kemudian pegawai-pegawai daerah dan penolong-penolong pegawai daerah. Tujuannya untuk membantu menyelaras dakwah di daerah, program-program keagamaan, kebesaran Islam di daerah, malah pembangunan. Datuk Muhammad Arifin ditemui pemberita selepas majlis penyampaian watikah pelantikan ahli jawatankuasa penyelarasan Badan Dakwah Daerah Negeri di Kota Kinabalu. MUIS memperuntukkan RM252,000 untuk diagih kepada pengerusi dakwah daerah bagi tahun ini. Terdahulu, Datuk Muhammad Arifin menyaksikan penyerahan 2 kaunter bergerak zakat dan 2 lori skuad bantuan prihatin MUIS daripada bahagian zakat dan fitrah MUIS kepada daerah Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. Daerah Suk yang dinaik taraf sebagai daerah penuh sedang melaksanakan persempadanan daerah. Adun Suk Datuk Elron Angin memaklumkan surat setuju persempadanan telah pun dihantar ke setiap pejabat daerah dan pejabat adun bahagian Tenom, Kemabung, Tulit, Keningau, Tambunan, Tongot, Ranau dan Nabawan. Sempadan ini penting untuk kita tentukan supaya kita tidak berlapis. Apabila kita memohon peruntungan umpamanya atau melaksanakan prosedur yang memberi manfaat kepada rakyat. Jadi inilah cara kita supaya kita tahu di mana sempadan kita juga. Dato' Aaron berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan majlis berbuka puasa bersama pemimpin masyarakat daerah kecil Sok, warga pendidik serta pelajar pra-Universiti SMK Sok. Terdahulu berucap merasmikan majlis ini, beliau yang juga Menteri Belia dan Sukan Sabah berkata, pembangunan pendidikan antara agenda utama penaiktarafan daerah Sok bagi memastikan pelajar di daerah ini dapat menikmati pelbagai kemudahan pembangunan pendidikan akan datang. Dalam majlis ini, 15 pelajar SMK Sok turut menerima sumbangan bakul makanan. Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO menyerahkan zakat perniagaan bagi tahun 2023 secara berkelompok berjumlah RM277,697.16 kepada Pusat Zakat Negeri Sabah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Ia hasil daripada syarikat kumpulan SEDCO terdiri Perkasa Reality Sdn Bhd, IIB Insurance Broker Sdn Bhd dan SEDCO Vest Holding Sdn Bhd. Penyerahan zakat ini disempurnakan dalam Majlis Iftar Ramadan SEDCO di Kota Kinabalu. Untuk bayaran zakat, kita memang tiap-tiap tahun SEDCO kita akan membayar zakat sebanyak 200,000 dan anak-anak syarikat juga ada membayar zakat. Kita akan cuba membayar zakat maintain yang samalah. Kalau InsyaAllah bisnes ataupun kita punya pendapatan meningkat, kita akan bayar lebih lah untuk zakat. Majlis Ugama Islam Sabah sebagai pemegang amanah untuk amil untuk negeri Sabah ini mengucapkan terima kasih terutamanya kepada SEDCO dan kumpulan di bawahnya, kumpulan SEDCO dan semua syarikat di bawahnya atas sudah beberapa tahun tanpa gagal membayar dan menyerahkan zakat kepada Majlis Ugama Islam Sabah untuk diagihkan.
Dalam majlis ini, Sedco turut menyampaikan sumbangan kepada masjid, rumah kebajikan dan persatuan, antaranya Masjid Daerah Putatan, Rumah Amal Kasih dan Persatuan Penasihat Kewangan Islam Sabah. Turut menerima sumbangan berupa baju raya dan wit raya 50 anak yatim, mualaf serta asnaf. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Suaran untuk perinciannya.